Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Baik, malam ni kita baca surah baru, surah Al-Ma'arij. Kita bermula daripada ayat 1 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. Sadaqallahul azim. Sedaya jemaah muslimin muslimat, para pelajar yang dirahmati Allah. Baik, malam ni kita insya-Allah kita akan mula baca surah baru, tafsir surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij ni masih ada juzuk 29. Sebelum dia tu surah Al-Haqqah. Cuma kita baca daripada belakang. Maknanya kita sudah baca minggu lepas tafsir surah Nuh. Baik, surah Nabi Nuh kita selesai dan kita akan jumpa dua surah yang lebih kurang sama, iaitu surah Al-Haqqah dan selagi surah Al-Ma'arij. Dan kita akan mula baca surah Al-Ma'arij dulu. Dan kalau kita baca minggu lepas surah Nuh ni, kita belajar dah berkait dengan bagaimana Allah Ta'ala menurunkan wahyu di kota Mekah, di mula-mula kan. Mana kita duk tengah belajar daripada juzuk 30 dan sekarang ni juzuk 29, surah-surah yang hampir semua
Kalau tidak semua, hampir semua surah-surah ni turun di kota Mekah sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita berhijrah ke kota Madinah. Dan setiap kali kita baca surah-surah ni, kita kena ingat tujuan matlamat gapo Allah Taala nak daripada isi-isi yang Allah Taala bawa dalam surah-surah ni terhadap orang-orang mukmin, orang-orang beriman dengan Nabi, para sahabat, dan juga apa yang Allah Taala nak dengan orang-orang kafir. Mana Allah Taala nak ayat gapo kat orang kafir hak masih apa yang kerak lagi tak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada isi kita capur semua, ulama tafsir kita boleh boleh buat rumusan mudah bahawa nyata bahawa semua surah hak turun Mekah ni, nombor satu dia ialah Allah Taala bercakap mengenai akidah. Bercakap mengenai akidah tauhid. Jadi Islam ni dibina, rumusan mudahnya Islam ni bermula daripada soal kepercayaan. Maknanya kalau kita tengok orang ni semaya, puasa, bayar zakat, apa buat amalan molek depan mata kita ni, kita jangan mudah anggap dia ni kira ya. Tak. Kita kena tengok akidah dulu. Semua orang Islam ni kok mana pun kita tengok akidah dia. Kalau akidah dia benar, maka benarlah amalan dia. Kalau akidah dia beronak, kita panggil tak kena dengan hak Allah Taala royak, maka amalan ni boleh runtuh bila-bila masa. Allah Taala tak. Kita panggil akal buruk. Akal buruk, batal pesan buruk kan. Maka jangan duk harap bahawa pokok ni boleh tubik daun dengan sepenuh, boleh tubik bunga dengan sepenuh, apatah lagi buah-buah yang sempurna. Dia tak jadi. Maknanya mula-mula kena tanam, pasti ke akar pokok ni membesar dengan akar yang sihat. Kena tanah sihat, baja sihat. Ni kita panggil, begitulah kita orang Islam. Kita ni Islam ni maknanya kita duk bina agama kita, okay? Sepanjang hidup kita daripada muda sampai tua, hidup kita ni duk bina rumah, nama dia Islam. Duk mana rumah duk ada dada kita lah. Kita bina Islam sebab Islam ni lah kita nak bawa menghadap Tuhan. Jadi pasal mana Islam kita ni, sebagaimana kita bina rumah lah. Kita bina rumah hebat sama rumah kita pun, kok mana pun dia kena start dengan tiar-tiar dulu. Tiar-tiar tu biar rumah, bing bawah tu biar rumah. Begitulah. Ni jadi bila kita baca surah-surah Makkiyah ni kita panggil, kita duk mengaji ni, kita kena ingat tidak pelik bahawa isi surah ni duk ulang benda sama. Duk ulang berkait dengan soal akidah. Kita tak jumpa banyak lagi soal sahab berkenaan dengan syariat ni sepanjang kita duk mengaji ni. Hukum ekonomi ada, semaya bel pun tak banyak lagi. Ada hukum fiqh berkait dengan semaya bel, ada Allah Taala sebut sikit-sikit. Apatah lagi cerita politik, cerita ekonomi, cerita bina masyarakat ni tak banyak lagi. Kita duk mengaji ni dua juzuk akhir kita dah mengaji. Banyaknya kita temu berkait dengan akidah. Baik, akidah ni luas lah. Akidah ni luas. Hak nombor satu, akidah ni kan percaya pada Allah. Maknanya dalam surah kita ngaji ni, Allah Ta'ala duk tunjuk benar bahawa dia ni Tuhan yang esa, tak ada dua. Dan Allah Ta'ala tunjuk bukti melalui ayat-ayat Quran wahyu turun ni, tunjuk bukti ke orang kafir, tunjuk ke Abu Jahal, tunjuk ke orang Islam sendiri. Abu Jahal nak suruh dia ni hilang takabur dia, nak agas sama mana ada agah, nak agas sore boleh lah, tapi nak agas depan hujah Tuhan tak gerak. Mana Allah Ta'ala waktu ayat ni Nabi baca, akhir sekali kita panggil jadi khirakin lah. Nak ngadak Nabi tak berani, nak berhujah khirakin depan anak buah dia kat khirah. Macam cerita Nabi Nuh ni kan, bila Nabi Nuh ni berdakwah wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Nabi Nuh berdoa berdakwah beratus tahun. Habis Nabi Nuh ayat kita mengaji kan minggu lepas. Macam-macam Nabi Nuh ayat hujah. Tak dengar juga. Rabbi innahum asawni. Tuhan, kaum aku ni lawan aku, bermaksiat. Maknanya lawan aku balik. Dan mereka ni duk jaga ke anak buah rakyat ni supaya jangan sembah, jangan tinggal sembahyang hak kita duk sembah dah.
Sebab hak ni lah sembah ayah-ayah kita dulu, tok-tok kita dulu. Sebut nama sosok, Waddan, Suwa'an, wala Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra. Setara tu je boleh. Tak apalah, tu cerita Nabi Nuh. Dah hak ni lah hak berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita panggil bab akidah nombor 1. Kemudian dalam banyak-banyak ni, hak ni hak akan kita akan ngaji dalam surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij ni surah yang cerita juga pasal akidah. Dan gapo dia bawa benda besar? Nombor 1, akidah mengenai beriman dengan hari akhirat. Nombor 1 dia akan cerita berkait dengan hari kiamat. Hari akhirat ni kan, hari start daripada kiamat kita panggil. Bila dunia ni hancur kan, start daripada dunia ni hancur dengan kiamat, maka hak berlaku lepas pada tu, cerita bangkit daripada lubang kubur, cerita pada masa semua ni cerita akhirat kita panggil. Nisa hak dia Allah kita akan tengok dalam surah ni. Yang kedua dia akan cerita dengan sebab akidah ni maka orang manusia ni beza, iaitu jiwa manusia. Manusia ni tak serupa ya, macam kita ada hidup, kita pergi Kota Baru tak serupa ya. Orang Islam, orang kafir ni kat muka serupa. Ada. Kita panggil hidup tapi hak bezanya dalam hati. Ada. Maknanya dalam hati ni dia beza. Orang kafir dia tengok cara kafir dia. Orang Islam dia tengok dunia kehidupan dengan cara Islam dia. Jadi dalam surah ni Allah Ta'ala tunjuk kita lagu mana jiwa orang mukmin, dia lagu mana jiwa orang kafir. Kerana apa ni? Kerana berbeza hasil daripada kepercayaan tadi. Jual beli sama-sama jual beli. Makan minum bersaing ke atas dunia serupa lebih kurang. Tapi beza ni ada beza. Apa beza? Bapa ni pergi masjid, orang tu tak pergi masjid. Mungkin kerana apa? Kerana beza dalam hati. Dalam hati. Bapa orang Islam ni tak boleh bunyi orang bel serah bersalah tak pergi masjid. Sedangkan sepuak lagi orang bel pun serabut. Tulis surat supaya kohor bel. Ada. Kita panggil kenapa ni? Dia panggil kerana perbezaan hati masing-masing. Hak tu berharap pada semaya 5 waktu, hak ni tak berharap. Kita akan tengok dalam surah ni Allah Ta'ala kata. Baik. Gapo dia hak akidah sat ni? Akidah sat ni dalam bab gapo? Dia kata kita akan tengok bab pertama, ayat pertama lagi tu Allah Ta'ala bercerita mengenai cerita kiamat. Mana bukan nak cerita mengenai cerita-cerita kita ngaji kitab tauhid kan, kita akidah ni kan banyak cabang. Beriman pada Nabi, beriman pada Al-Quran, beriman pada Allah nombor 1, beriman. Tapi dalam surah ni dia banyak tekan mengenai kepercayaan kepada akidah, kepada hari kiamat. Baik, dia kata hari kiamat ni hari yang akidah hak paling nombor 1 lah. Nombor 1. Apa ulama sebut percaya pada hari kiamat ni benar nombor 1 dalam akidah. Sedangkan kita panggil, kalau kita tengok nombor 1 ni tidak kiamat kan, nombor 1 ni Allah, Nabi Muhammad, percaya pada Quran. Dalam rukun Islam tu kan, rukun iman, percaya pada Allah, malaikat, Quran, atau percaya pada kitab, percaya pada Nabi. Hari kiamat ni duduk nombor 5. Dia panggil beza mana? Ni dia kata hak pak pertama tu kita panggil pucuk. Kita panggil laluan untuk royak isi. Percaya pada Allah. Allah Ta'ala ni pucuk lah, dia Tuhan. Percaya pada malaikat. Malaikat ni jadi tentera Tuhan. Jadi orang yang nyambung antara Allah Ta'ala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena percaya pada malaikat. Kenapa? Kerana malaikat ni bawa wahyu Allah. Lepas pada tu percayalah pada Quran. Lepas percaya pada Quran, kena percaya pada Nabi Muhammad yang menerima Quran. Jadi pak ni kita panggil kerangka besar untuk siapa kita. Maknanya Allah Ta'ala boleh direct kita kuasa Tuhan, tapi Allah Ta'ala tidak direct. Dia guna malaikat. Dia nak guna kitab. Dia boleh tak buat kitab. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Dia terus direct pada setiap kita ni. Dia tunjuk lagu mana kan. Tapi Allah Ta'ala buat laluan dia. Dia ada kitab, dia ada malaikat, dia ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis pak ni, hak nombor 5 nombor ni baru hak besar. Isi dia gapo hak Tuhan nak ayat. Apa tu? Tuhan nak ayat gapo atas Nabi Muhammad. Tuhan nak ayat gapo atas malaikat bawa Quran. Quran nak ayat gapo? Quran nak ayat 2 hak besar. Quran ni 30 juzuk ni banyak, macam-macam lah dia ayatnya. Tapi 2 hak besar sekali.
Nombor satu, dia nak ayat kita bahawa khimat ni ada. Nabi mari, malaikat turun, Quran ayat, kita baca Quran 30 juzuk ni. Hak nombor satu isi besar ialah kena percaya bahawa lepas mati ni ada khimat. Ada kubur, ada khimat, ada azab. Jadi Allah Ta'ala kekemah ni dalam jiwa kita. Siapa hak kepercayaan dia pada hari khimat, hari akhirat ni tak gagah, maka dia galiklah dengan dunia. Sebab dia nampak dunia bagi dekat kan. Apa yang kita galik dengan dunia? Kerana kita nampak bagi dunia ni boleh memberi manfaat pada kita. Apa yang kita duk galik juk nego, apa yang kita pergi kerja sama, tak ada potong. Kerana kita nampak duit. Kalau aku tak pergi kerja, kena potong gaji. Potong gaji kat selok hidup aku. Kita duk nampak kan, bagi dekat ni. Jadi selama mana manusia duk rasa bahawa hak dunia ni duk alih hati dia lebih rapat, hak akhirat tu jauh, maka kita jadi simu sama di antara dunia akhirat. Tapi bila kita letak dalam dada kita ngaji, siapa puekat kita seolah-olah akhirat duk depan mata. Mati ni kita rasa tidak tahu rupa aku mati tidak 10 tahun lagi, walaupun umur aku baru 30, 40, 20 tahun lagi mati, baru nak mati. Galiklah kita. Tapi kalau kita ngaji bab mati, bab dosa pala, bab bahawa mati ni bila-bila masa, dan inilah peluang kita duk mikir hak tu sama, maka dalam kepala kita ni mari rasa dekat je kubur. Dekat je akhirat. Bila kita rasa dekat gitu, maka dia jadi hilang sikit hak temu'ah ke duit tadi, temu'ah ke hidup dunia tadi. Maka dengan sebab itulah orang jadi rapat dengan masjid, orang jadi rapat dengan ilmu agama nak mengaji. Kenapa tu? Tu kita panggil akidah yang ditanam. Jadi dalam banyak-banyak ni, lepas kita percaya pada Allah, percaya pada ni, kena ada satu yang menguatkan lagi hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni kita nak sayang ke dia, nak taat ke dia, payahlah sebab dia ni 1400 tahun dah. Orang kita pula Melayu, dia Arab, suruh jauh samalah. Jadi nak suruh lagu mana rapat dengan Nabi supaya kita di hari akhirat kelak Nabi cari kita sebagai umat dia. Kalau kita pergi cari Nabi pun, Nabi kata aku duk tunggu lama dah. Mana gitu tak? Mana rapat hubungan dengan Nabi. Cara dia kena ada sesuatu yang merapatkan kita, iaitu kita panggil apa? Dalam banyak-banyak ni ialah keyakinan kita mengenai hari akhirat. Di hari akhirat ni cerita dia. Maka mu kalau nak kenal hari akhirat dengan molek, mu kena ngaji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu kena baca Quran. Dan apatah lagi mu kena berharap dengan Tuhan yang menciptakan dunia akhirat ni, kita panggil Allah Taala. Jadi dalam kita duk ngaji banyak dah. Kadang-kadang dia ulang berkait dengan hari akhirat. Cuma kita kena ingat, walaupun acak kali dah kita jumpa mengenai akhirat ni, dia cara Allah Ta'ala bentai royak kita ilmu akhirat ni tak sama, tak puas sama kita. Sebab akhirat ni bagi gaib kan. Kalau kita tak buka Quran, tak buka hadis kan, bagi gaib ni kosong. Nak buh lagu mana bagi gaib kita tak nampak. Kalau kita nak tahu, sumber kita dua. Orang yang mengaku, kecek mengaku, Tok Bomo, Tok Nujung, Tok Gapo ni lah. Dia mendakwa dia tahu. Dia saing dengan jin, dia saing dengan iblis mana. Dia peroyak kita, galik kita. Macam kita duk galik dengan cerita tu kan. Yalah, jap kecil lagi. Kita duk tengok cerita tu dalam TV. Mak ayah kau cikgu kau duk cerita hatu, saing cerita hatu. Jadi galik. Kenapa galik? Kerana hatu ni bagi gaib. Bila bagi tak nampak mata ni, bila kita terima maklumat tu jadi galik lalu. Ada. Lepas tu nak mari hatu mak lima, hatu ayah kau gapo nak dengar berlaku. Ada. Tapi bila kita besar, bila kita tahu mengarut, akhir sekali lan cerita tu pun tak laku dah. Budak-budak lah dulu kita je tengoknya. Lah ni budak-budak tengok cerita tu. Kenapa kata mengarut? Boleh hutang orang, tidak hutang aku. Aku habis masa yang tengok cerita tu. Sama ada kita ambil sumber daripada hak mengarut tu, nak puas hati kita, ataupun kita ambil sumber hak benar. Hak royak cerita gaib ni dengan benar. Mari mana? Tak boleh mari ikut lain kecuali mari daripada Quran. Mari daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana Quran hadis Nabi ni dia mari ikut laluan dia pergi terus pada Allah Taala. Mari ikut malaikat Jibril.
yang menurunkan Quran. Nabi tolong tafsir, Jibril tolong bantu Nabi untuk memahami Quran, lalu Nabi royak. Dua ni yang sumber, Quran hadis. Jadi bila kita boleh dua sumber ni ke lain ke kita. Hak kita kena ala royak dengan Quran, dengan cerita-cerita ngaruh hak tu bomo, tu gapo duk cerita ni. Hak tu kita boleh suka dengar, tak nak dengar kita kali, kita dengar, lepas tu kita suka, ngaruh kita kata. Tapi bila kita dengar Quran, tak boleh kata ngaruh dah lah. Kenapa? Bahkan dia menimbulkan keyakinan. Keyakinan yang besar, yang mengukuhkan lagi jiwa kita untuk beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala daripada satu surah ke satu surah, satu ayat ke satu ayat, dia buka begitu, menjadikan kita ni galik. Allah Taala buka mengenai ilmu akhirat, kita memang tak tahu. Ada. Jadi lepas Allah Taala cerita kejadian kiamat lagu mana. Kita ngaji dah belum ni kan. Lepas tu Allah Taala cerita pada mahsyar. Cerita dosa pada dihitung lagu mana. Allah Taala cerita ahli syurga, Allah Taala cerita ahli neraka. Dia buka sikit-sikit menyebabkan ilmu tu bertambah. Bila bertambah ni jadi kau yakinlah. Kita kau nampak lebih kurang. Bolehlah awak mikir lagu mana bentuk apa hak aku akan lalu. Ni mungkin cerita saja ni. Ada cerita tu, cerita oleh TV tu. Kita tak temu pun dengan tu. Ada. Tapi cerita hak akhirat ni, cerita hak tak mari lagi tapi pasti berlaku. Dan mu akan lalui sosok. Start daripada mati, mu akan nampak malaikat mari tarik nyawamu. Dah. Lepas tu roh mu gimana? Cabut daripada tubuh ni. Tubuh mu akan tengok mu diusung masuk ke lubang kubur. Roh naik langit. Langit terima kau tak terima. Kita baca tu. Kita mungkin cerita orang ni, cerita hak akan berlaku padamu. Menyebabkan kita baca Quran hadis ni, kita nengung hak ni akan berlaku pada dia akhir sekali kupu dalam ilmu kita ni, laluan kita. Hak kita terpaksa lalui nak ataupun tak sih. Kena lalu. Tinggal lagi oleh kerana mu wajib lalu dah laluanmu, gapo mu kena buat sebagai bekalan. Masa itulah kita ngaji pula gapo dia bekalan. Bekalan dia takwa, kita panggil dah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tu yang kata mu ni nak jalan, ada mu nak jalan mu kena bawa bekalan. Jalan kubur ni mu nak jumpa aku, maka mu kena bekal lah. Dia sebaik-baik bekalan ialah takwa. Allah Taala ayat dalam Quran. Maka kita cari pula lagu mana nak bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sebut ni kan? Isi besar hak Quran ayat nombor 1 akhirat kan. Kita duduk mengaji. Dan nombor 2 ialah percaya pada qada qadar. Dua ni dalam rukun iman ni, Allah, malaikat, Quran, kitab dan juga nabi. Pak ni kita panggil apa? Allah, Tuhan, dah hak ni sumber. Hak kita nak tahu cerita. Ceritanya dua ya dalam rukun iman hak jadi besar, iaitu nabi, malaikat, Quran, cerita mengenai dua perkara besar. Iaitu hari akhirat dan juga mu kena percaya bahawa kehidupan ni Tuhan susun berlaku dah melalui qada qadar. Melalui qada qadar. Mu kaya, mu miskin, mu susah, mu senang, mu taat kau, mu buat maksiat kau dalam pengetahuan Allah. Tinggal lagi lagu mana nak kamu wahai manusia nak berurusan dengan qada qadar Tuhan. Bila kita duduk dalam susah, Tuhan nak gapo daripada kita masa susah. Tu je. Kita usaha nak senang, tiba-tiba jatuh dalam susah. Menego nak senang lah. Jadi butai lekat, utai. Masuk dalam susah. Adakah kita nak marah? Nak marah pada orang tipu kita, ataupun nak marah pada kita sendiri? Apa aku rancang bodoh sangat aku ni. Tak kena tipu daya menego. Adakah gitu Tuhan nak, ataupun Tuhan nak lagu lain? Tu je. Kita panggil apa? Berurusan dengan qada Tuhan. Jadi bila Nabi pun ayat, bila mu susah, nombor 1 mu kena ingat. Belum mu duk rasa orang tipu mu, nombor 1 mu kena tahu bahawa ni Tuhan buat gitu dah dalam hidup mu. Bahawa satu masa hari ni mu susah. Dan mu kena tanya Quran hadis, tanya Tuhan, ya Allah aku nak buat lagu mana? Kena sabar, dia kata. Terimalah mula. Lepas tu kena sabar. Daripada sabar ni mu bangkitlah. Dah mu susah kat, jangan duk susah, putus asa, mu jangan putus asa. Kenapa? Kerana setiap susah ada senang. Kenapa tu? Siap susah ada senang. Maka kita kena lalui pula.
usaha-usaha dengan sabar untuk hak susah jadi senang balik. Ni kita panggil masuk qada qadar, masuk qada. Bila kita senang pun sama. Bila kita senang pun janganlah orang senang kan kita suruh macam tu heret pun boleh syurga dah. Oh aku senang ni, aku buat dosa pun Tuhan tak mahu. Nampak Tuhan tak mahu kau kaya ni, maknanya sah dah aku ni ahli syurga. Kita pandai gitu dah. Sah dah aku ni Tuhan saya. Sedangkan kita ni kau senang kau jauh dengan Tuhan. Tapi hati duk rasa bahawa Tuhan saya. Gitu kau ni perasaanmu je. Tuhan nak lagu lain. Kena tanya Quran, kena tanya hadis Nabi SAW. Baru kita tahu bahawa rupanya bila aku boleh senang ni tidak bermakna Tuhan redha. Tuhan nak teh. Ramai mana Tuhan teh dengan senang tak jadi, tak lulus Tuhan kata. Laki sekali memboleh dunia tak boleh akhirat. Menyebabkan kita ni balik pada Allah dengan bersyukur pada Allah Taala dengan rezeki senang, kesenangan Allah Taala bagi kita. Jadi dua dah kena ingat. Isi besar kalau kita baca dalam kitab ke apa isi besar hak Quran ni dua. Akhirat beriman dengan alam ghaib dia panggil akhirat. Hak besarnya alam akhirat. Dasa lagi ialah qada qadar. Hak atas pada tu pak dah. Hak isi besar hak lain enggak pak Allah, malaikat. Kita kena beriman betul-betul dengan malaikat yang menurunkan wahyu dari dunia alam malaikat hak banyak tu ayat ni. Tu ayat cerita malaikat ni besar cuma tu ayat sebahagian. Cerita malaikat kita boleh faham sikit. Saya hak berguru dengan malaikat ni cerita iblis. Cerita iblis setan tu kan. Iblis setan pun ada dunia. Jin apa kita ngaji dalam surah jin pun. Dia termasuk dalam alam hak kita tak nampak tapi ada. Malaikat ada, iblis ada, jin cara jin. Setan cara setan. Kita ngaji. Baik, kita tengok apa ni ayat-ayat awal daripada surah Al-Ma'arij. Baik, surah Al-Ma'arij. Al-Ma'arij ni apa ni? Dia jamak ataupun plural. Daripada perkataan haqsa nama dia Al-Mi'raj. Boleh rejak ni boleh Isra' Mi'raj kan? Isra' Mi'raj. Mi'raj ni kalau banyak dia panggil Ma'arij. Ma'arij. Makna apa Mi'raj? Isra' Mi'raj ni, Isra' mana jalan malam kan? Subhanallazi asra bi 'abdihi. Isra' maknanya Nabi jalan malam daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Wal Mi'raj dan Mi'raj. Mi'raj ni makna apa? Naik tangga. Mi'raj ni maknanya cerita Nabi naik daripada Baitul Maqdis naik langit. Naik dengan apa? Dengan Mi'raj, dengan tangga. Tangga kita panggil tangga alam ghaib lah. Jangan kita tangga posiga kita ni ada. Tidaklah kita tangga dia. Macam kita lah. Atas darat jalan kan kita panggil jalan raya. Lalu kita naik kapal terbang, takkan kita nak kata jalan raya atas ni dia panggil laluan udara. Ada. Seperti juga kita naik kapal. Kapal ni tak bila kita belayar tu kita tak panggil dah jalan raya tengah laut ni. Jadi begitu juga perbezaan dia. Hak ni laluan akhirat, iaitu bagaimana apa ni bumi dengan langit ni hak penuh rahsia ni. Hak kita nampak ni hak kita ngaji sainsnya. Tapi hak di sebalik di alam ghaib hubungan bumi dengan langit ni yang naik turunnya malaikat. Kita ngaji kan. Hari-hari ni urusan Allah Taala ni dikendalikan. Allah Taala suruh malaikat buat urusan. Bawa rezeki kok mana hujan turun awan petiup gapo ni Allah Taala buat arahan malaikatlah dia tukar jalan dia bawa rezeki ke gapo kan kita ngaji bab tugas-tugas malaikat. Jadi berlakulah turun naik malaikat. Jadi turun naik malaikat ni Al-Mi'raj dia panggil. Al-Mi'raj maknanya sama ada kita kata tangga ataupun laluan malaikat. Ni asal makna Al-Ma'arij. Cuma kita akan tengok gapo ulama tafsir, ulama kita mentafsirkan maksud Al-Ma'arij dalam surah ni. Ada dalam ayat apa ni? Ayat 3 dah. Minallahi dzil ma'arij. Kita pihak tu dulu. Ma'arij maknanya laluan ataupun tangga yang bertingkat-tingkat, berlapis-lapis antara bumi dengan atas. Ala kita panggil ala sapak dan sapak arasy Allah Taala.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Sa'ala maknanya minta ataupun tanya. Ada sa'ala, soal lah. Bahasa Melayu kita panggil soal. As-su'al, soalan. Soal ni daripada bahasa Arab, daripada sa'ala yas'alu su'alan. Tak. Maknanya minta ataupun tanya. Sini makna dia bahasa senang kita minta dah. Minta. Sa'ilun, orang hak jo minta. Sa'ala telah minta, sa'ilun orang hak jo minta. Fa'il dia panggil. Bi'adzabin waqi'. Minta gapo? Minta dengan azab. Azab Allah. Azab ni mana azab Tuhan lah. Azab Tuhan hak berlaku kiamat. Waqi'in, yang pasti berlaku. Waqi', bahasa Melayu kita lah ni dia panggil waqi'. Waqi' ni maknanya hak berlaku lah ni. Hak berlaku, hak pasti, hak dah berlaku. Kalau orang biasa apa ni, kalimah ada yang telah jadi bahasa Melayu hak baru. Waqi' kita panggil waqi' lah ni. Maknanya keadaan semasa lah ni. Maknanya keadaan semasa hak jadi lah ni lah. Jadi sini waqi' maknanya yang pasti berlaku, pasti terjadi. Maksud dia apa? Telah bertanya seorang yang telah meminta, seorang yang meminta. Siapa dia ni? Orang kafir. Ada seorang orang kafir di kota Mekah. Duk minta. Minta bila azab nak mari ni? Gitu maksudnya. Dia minta bila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita kan duk ayat bahawa kena beriman lah, percaya pada Allah Taala, kena beriman. Kalau tak kan, tunggulah azab Allah di hari akhirat. Macam Nabi Nuh pun ni kan. Nabi Nuh pun ni pun, Nabi Nuh bersihat ni lah. Min qabli an ya'tiyahum azabun ali. Nabi Nuh kata apa, dia ingatlah beriman dengan Allah sebelum wahai Nuh. Nabi kata apa, Allah Taala kata wahai Nuh, peringatlah kaummu kan. An anzir qaumaka, hey Nuh, peringatlah kaummu dengan aku sebelum mari azab hak pedih. Azab yang maha pedih. Jadi Nabi pun duk lihat ni jugalah. Dakwah para Nabi sama. Nabi royak sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun, akhir sekali tak sibime. Sampai masa ni puas dah duk dengar Nabi Muhammad duk tazkirah hak tuluh. Akhir sekali mari perasaan apa? Kalau kita ni 3-4 tahun dah duk lawan Muhammad, tak ada duk mari azab. Ada. Kita kalau Muhammad ni betul bahawa lawan dia ni tak bimbang dengan Tuhan, Tuhan marah, mari azab. Patut kita lama dah mati. Patut kita lama dah Allah Ta'ala seksa kita. Jadi akhir sekali dia pergi cabar Nabi. Cabaran ni berlaku mukasa mulut. Cuma Allah Ta'ala sebut sini ada seorang mari minta dengan derek. Seorang sini ada ulama kata dia bagi nama, ada dalam hadis. Nama tak ingat nama apa, ada dalam kitab. Tapi sama ada maksud dia seorang tu ataupun boleh kita kembali. Maknanya orang kafir. Kafir aman. Hak mana minta tu? Dia jadi meni orang kafir tu. Mungkin setakat zaman Nabi Muhammad, zaman dulu-dulu lagi. Semua orang kafir mula-mula dia dengar lepas dia lawan. Lepas tu mari setahun 2 tahun tak ada gapo lawan Nabi ni. Akhir sekali dia kata, "Hey Nuh, hey Muhammad, hey Musa, bila azab nak mari?" Tu. Allah Taala sebut waqi'in, pasti berlaku. Tak berlaku lagi kan? Tak berlaku lagi. Tapi Allah Quran ayat berlaku ke tak berlaku tu tapi aku azab ni nombor 1, aku ayat dah azab dia, aku tak nipu. Maknanya bagimu tak berlaku, bagi aku pasti berlaku. So yang keduanya, mu ni Muhammad, umat Muhammad, Nabi Muhammad mari ni ngesuk dah, hujung sekali dah. Nampak kalau mungkin nampak dah azab nak mari. Macam kita kata nampak dah awaitan. Pasti mana bila kita nampak awaitan, tiba-tiba kita kata tak hujan. Bila nampak awaitan tu gelak gelemak tu tak hujan lagi. Agak alik orang hak lafi lah. Tapi bagi orang hak tahu tak, dia kata confirm hujan. Seolah-olah begitu kan. Tapi tak apalah kata hujan pun pada dengan cerita kita teka. Ni bagi Allah Taala ayat, bagi azab. Jadi Allah Taala kata telah memintalah seorang kafir dengan azab yang pasti berlaku. Kita berhenti situ ke ayat pertama. Tapi pasti berlaku tu ayat 2 tu dia sambung.
Berlaku pada siapa azab ni? Khimat berlaku pada semua kan? Khimat kiamat ni kan? Akhirat. Tapi azab ni dia hanya berlaku ke atas sebahagian manusia. Siapa dia? Lil kafirin. Dia pasti berlaku kepada orang kafir. Mana orang Islam selamat daripada azab kan? Kita orang mukminnya Allah Taala selamat. Azab kubur selamat. Azab ni selamat. Hak mana hak Allah Taala selamatlah orang mukmin. Jadi azab ni pada orang kafir. Siapa orang kafir? Orang kafir hak nanya saat ni lah. Mana orang kafir duk tanya azab hak pasti berlaku dia. Tapi oleh kerana tak sabar, ada oleh kerana terlalu tak yakin, membohongi kita panggil mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka buat ngani ataupun mencabar Nabi. Dalam surah lain banyaklah. Antaranya wa yasta'jilunaka bil adab. Mereka ni ramai-ramai yasta'jilunaka. Mereka ni minta daripada mu supaya azab tu mari awal-awal. Bila Muhammad nak mari azab ni? Lama tu kami duk tunggu soalan gitu. Ini perangai orang kafir lah. Dan semua dakwah para Nabi ni, Nabi berlawan dengan kaum dia yang memperlekehkan ajaran Nabi. Kita kena ngadak lah orang-orang lekeh agama ni, perangai ni lah. Kita duk share cerita-cerita agama dalam masyarakat ni, kita akan jumpa masyarakat yang tak percaya, tak yakin pada agama ni, siapa mereka dia buat ngani mai. Lah ni tak bunyi mana ada lagi suara-suara liberal, pokok liberal ni macam-macam. Dia kita panggil apa? Wak ngani ke agama. Dulu zaman jahil orang Melayu ni tak berapa ilmu, tak apa banyak ni, banyak. Maka setakat kalupun tu, kapuh-kapuh bunyi. Lah ni kapuh tak bunyi dah. Orang pakat ngaji belaka. Paling tidak pun kalau dia malah amal beramal pun dia jaga mulut dia. Kenapa? Kerana dia tahu kalau aku kata ni jadi kafir aku. Ada takutlah ni kan. Hak kalau pun kita panggil orang bandar hak ngaji dunia barat tu, dia masih lagi mencabar agama. Kita dulu kan kecek bak hudud kan. Hudud mana sesuai zaman dah ni. Ada boleh buat apa dia panggil wasuk. Ada habis tangan kita popok kita ni boleh wasuk, gratis suk gapo kita panggil kaki lembu tu. Kita panggil. Boleh kecek apa dia ni popok kita kapung. Hot debel kan. Kenapa? Kerana dia tak boleh terima isi Quran ayat. Hukum-hukum jenayah. Ada. Habis batu kapung nak buat jalan pun payah. Guna buat metong orang zina. Ada. Duk lejai orang zina dengan batu. Akhir sekali nak buat jalan raya pun payah. Habis nak batu. Buat ngani. Jadi hak tu buat ngani. Kita panggil kepada hukum Allah. Orang kafir ni atas pada tu lagi. Orang kafir ni khimat pun dia tak percaya. Dia tak percaya. Jadi benda ni berlaku dari setiap masa. Hari ni kita duk ngadak puak liberal. Liberal ni dia soal berlaku. Masalah bagi saka pun dia soal. Tino orang lelaki orang puan tak sama kan. Orang puan orang lelaki dapat 2, orang puan dapat 1. Dia kata mana tak adil. Wadah benda tu Quran sebut jelas. Tapi dia berani. Apa dia berani? Kerana bagi dia Quran ni dia baca sebagai satu ilmu yang boleh kita bahas. Sebagai satu ilmu. Dia nak lagu tu. Kerana agahnya, sombongnya orang-orang pokok liberal ni, walaupun dia kata dia orang Islam. Orang puan tak pakai tudung. Dia kata pakai tudung ni zaman hari tu, zaman orang Arab. Ada Arab itu memang dia ni keras, nafsu kuat. Nak kita zaman moden ni, tengoklah ni. Orang Tina tak pakai tudung, tak ada baik. Dan orang lelaki saling menghormati, sahlah masalah. Apa nak pakai tudung lagi? Padahal dalam Quran itu ayat dengan jelas. Dia bersoal. Jadi dalam dunia kita, cara dunia kita. Tapi barang sama je, barang mari penuh hati, hati tu penuh. Dengan hubungan dia dengan Allah Taala. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Azab ni pasti berlaku bagi orang-orang kafir. Gitu. Laisa lahu dafi'. Dan azab ni lagi mana sifat dia ialah laisa lahu dafi'. Tiadalah, laisa makna tiada kan? Lahu tiadalah baginya, bagi azab tersebut. Dafi', orang hak boleh sekat. Dafi' makna orang hak boleh tahan. Dia pasti berlaku, dia tak ada orang boleh tahan dia.
minallah, daripada Allah. Dia ni pasti berlaku kepada orang kafir, dia ni daripada Allah. Dah. Dia mari daripada azab ni, mari daripada Allah. Dia tak ada siapa boleh sekat Tuhan daripada buat mari azab ni. Allah Ta'ala ayat gitu. Maknanya Allah Ta'ala pakai kemah. Dua ayat ni kemah selalu. Ayatnya azab ni pasti berlaku, dan mu tak usah fikirlah ada sesuatu yang menghalang dia. Kenapa? Kerana tak ada siapa boleh halang. Bapa tak ada siapa boleh halang. Sebab dia mari Tuhan. Tuhan ayat dia pasti berlaku. Maka dia pasti berlaku walaupun tak berlaku lagi. Mung duk tanya tu gam mung. Ada kenapa mung duk minta? Duk minta jawab kerana mung tak percaya Tuhan. Siapa yang percaya pada Allah, dia tak akan tanya bila nak mari. Kenapa? Kerana barang pasti mari. Tanya wak gapo. Ada. Allah Ta'ala ayat dah pasti mari. Lepas tu tanya bab apa? Tak ada seorang sahabat pun mari tanya Nabi dalam keadaan tak beriman, ya Rasulullah, bila nak berlaku ni kiamat ni? Tak payah tanya kan. Ada sahabat tanya mata saat, sahabat mari kok jauh-jauh mari, ya Rasulullah, bila nak berlaku kiamat? Bila nak berlaku kiamat? Mungkin tak pertanyaan ni tanyaan malaikat kan. Kita baca hadis malaikat hak jelma jadi orang kan. Mata sa'ah, bila berlaku kiamat? Mungkin maknanya malaikat nak ajar supaya tak beriman. Tak, cuma nak suruh Nabi jawab. Nabi pun kata, hak jun nanya lebih kurang, tidaklah lebih tahu daripada hak kena tanya. Apa ni orang hak kena tanya? Aku ni tidaklah lebih tahu daripada orang hak nanya, iaitu mung malaikat. Mung lebih tahu lah. Aku tahu ni pun kerana murayak daripada Allah Ta'ala. Maka apa ni, malaikat tanya, kalau mu tak tahu kak, acu ayat dah tanda-tanda. Ni malaikat bila Nabi ayat gitu, maknanya sahabat hok dengar soalan tadi kan, sahabat tahu bahawa jangan duk tanyalah bab kiamat ni, kerana tak ada siapa boleh jawab. Bagi Tuhan, tangan Tuhan belakang kan. Jadi hok nak tanyanya gapo? Kena tanya tanda-tanda nak mai kiamat. Amarat, tanda-tanda mai kiamat. Sebab itulah Nabi, kita baca hadis ni, Nabi ayat tanda-tanda kiamat kan. Hak buruk gapo, hak baik gapo. Hak buruk yang kita panggil berzina, minum arak, manusia duk perang bunuh sama sendiri, tak hira ke maruah hidup, macam-macam lah berlaku gempa bumi, acak kan. Ni hak sari dua ni, gapo kita panggil COVID-19 ni kan, corona. Corona virus ni kan. Semua ni Nabi sebut dah bahawa satu masa akan mari penyakit pelik-pelik. Ada penyakit pelik-pelik. Benda ni pasal-pasal berlaku. Bagai tu kita panggil apa? Tanda-tanda kiamat. Maknanya seorang mukmin dia tak boleh mari letah dia. Ya Allah, kau kiamat ni. Bila nak mari? Aku ingat lama dah orang sebut nak mari, tak mari-mari. Ya dah. Masalah tu habis filem dah. Masalah tu kan filem kiamat berlaku tahun 2012. Belum tu berlaku tu. Pas nak berlaku pula. Macam-macam filem berlaku 20, 40. Kita duk tengok kiamat semua. Kiamat nak cari untung kita panggil. Kiamat masalah ni, kiamat nak cari untung, nak suruh laku filem dia. Kita kat duk tengok. Dia gambar benda kita panggil tak serupa dengan Quran. Minallah. Kiamat ni, azab ni mari daripada Allah. Siapa dia Allah? Zil Ma'arij. Ni hak kita panggil apa? Nama kepada surah ni kan. Nama surah ni surah Al-Ma'arij. Allah Ta'ala ni Zi maknanya pemilik. Pemilik. Tuhan yang memiliki Al-Ma'arij. Tuhan yang kita panggil pemilik. Maknanya dialah pencipta. Allah Ta'ala kan dia cipta belakang kan. Dialah pencipta Al-Ma'arij. Kita panggil, kalau kita panggil apa? Terjemah dia ataupun salah satu tafsir dia ialah Allah Ta'ala ni memiliki apa ni kita panggil, daripada bumi sampai langit ni lalu berlapis-lapis, ketinggian kita panggil. Maknanya tingginya langit bumi ni, bukti apa ni, langit daripada bumi ni jauh kita panggil, dan dia ni berlapis-lapis. Potong ayatlah. Langit, cara langit berlapis-lapis, 7 lapis. Bumi hak kecil ni pun berlapis juga. Jadi nak ayatnya betapa besarnya Allah Ta'ala. Jadi ulama sebut Zil Ma'arij ini bermaksud Tuhan yang memiliki ketinggian, Al-Ulu, Tuhan yang maha tinggi. Mana kita learning duduk meneka
Meneka duk bah dengan Nabi orang kafir ni kan. Dia duk bah dengan Nabi khimat ni bila jolo kau gini azab gini. Dia bersoal berlaku hak Nabi. Sepatutnya dia tak boleh bersoal lah. Kenapa? Kerana ilmu hak Nabi bawa ni bukan ilmu hak daripada kita hak duk bumi ni, hak boleh bahas. Ada. Kalau kita rasa cerdik kita bahas orang Jepun. Kalau kita rasa cerdik kita boleh bahas orang Amerika, wayak gapo. Kenapa? Aku dengan mu sama-sama ada otak, sama-sama ngaji hak tulu. Dah. Tapi cerita khimat ni mu nak bahas lagu mana? Sebab benda ni mari daripada Allah. Siapa Allah? Allah Nuh. Allah yang memiliki segala ketinggian. Allah yang maha tinggi sifat dia. Dengan segala sifat sebenarnya. Dia ni Tuhan. Tuhan je buat bumi pun dia, je buat langit pun dia, je buat segala dia. Dia mari royak bahawa khimat ni aku nak buat. Sikit lagi nak mari. Apa duk bahas? Kalau nak bahas, aku nak bahas belakang lah. Bapa bumi ni besar ni, bapa tanah tidak batu. Orang tanya belakang Tuhan. Ada. Bapa bukit tinggi ni, bapa tawak rendah. Kalau nak soal agak boleh tahan soal lah. Tapi jadi gong lah. Sebagaimana mugong hok ni. Ada kan soalan-soalan kita panggil soalan darat. Soalan budak-budak. Soalan lagu ni tanya. Kita kata tak. Maknanya bodoh kita panggil. Jadi Allah Ta'ala nak ayat. Manusia ni bodoh. Kenapa? Duk soal barang hak aku buat. Hak aku ayat. Patut mu terima je lah. Kerana aku ni Tuhan kan. Jadi Allah Ta'ala nak ayat dalam surah ni. Melalui kita panggil dalam surah ni. Betapa bodohnya tak ada otaknya permintaan orang kafir supaya berlaku azab ni. Kerana apa? Kerana azab ni Allah Ta'ala ayat mari daripada aku. Siapa aku? Dzil ma'arij. Aku ni pemilik ketinggian. Ketinggian kita duk ngaji lah. Kita panggil alih atas. Dengan kita panggil siapa kemuncak kita panggil hak Nabi naik je lah. Nabi Mi'raj kan. Nabi Mi'raj lepas lapis-lapis sapalah ke aras Allah Ta'ala. Ada. Hak malaikat pun tak boleh nak sapa. Tingginya. Nabi Muhammad boleh sapa. Dia gapo hak lepas tu kita tak tahu lagi. Macam kita duk puji Tuhan kan. Kita bangun daripada rokok tu kan. Sami Allahu liman hamidah. Lepas tu Rabbana walakal hamd. Mil'as samawati wa mil'ab. Ya Allah, untukmu lah segala pujian. Nak puji banyak mana? Macam-macam lah. Pujian kita pada Allah Ta'ala hak Nabi ajak. Salah satunya mil'as samawati wal ard. Pujian terhadapmu ialah sebanyak mana hak boleh muat langit dan bumi. Maknanya kalau aku nak pujimu ya Allah, aku nak puji seluah mana bumi, banyak itulah puji aku. Seluah mana langit, banyak itulah puji aku padamu. Kemudian wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Dia seluah hak munnak daripada hak lepas langit bumi. Okay, kita ada bumi ada langit. Lepas tu cerita hak lepas langit ni mu tak ayat dekat dalam ilmu mu. Kalau ada lagi kalau mu buat, hak banyak itulah aku nak pujimu. Itu kita panggil pujian kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita ambil saya ke dah. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah. Ni. Ta'rujun dia pada saat ni lah. Mi'raj ni pada araja. Araja yang rujuk daripada asal dia, kalimah asal dia daripada araja. Araja maknanya naik. Kita panggil menangga, naik tangga. Mi'raj tu maknanya tangga kan. Maknanya malaikat ni dia bergerak naik ke atas menuju langit. Sini menuju mana? Naik langit tu pergi kepada Allah Ta'ala lah. Ta'rujul malaikatu, malaikat akan naik. Warruhu, dan juga ruh akan naik. Ruh sini secara umumnya ulama tafsir jumhur ulama kata ruh sini maksud dia malaikat. Malaikat. Macam kita baca surah ni lah, surah apa? Surah Ayatul Qadar kan. Inna anzalnahu fi tanazzalul malaikatu warruh. Tanazzalul malaikatu warruh. Semua malaikat pakat turun. Dia hak turun juga ruh. Dalam surah tanazzalul malaik, surah apa kita panggil ni? Ayatul Qadar ni maksud ruh itu ialah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ni nama dia, salah satu nama dia ialah Ar-Ruh. Setengah ulama tafsir maksud ruh sini ialah ruh manusia. Bila kita mati kan? Ruh kita naik langit.
Jadi semua ruh ni akan menuju pada Allah Ta'ala belaka. Ada 2-3 tafsir lah. Cuma kita ambil paling diterima oleh para ulama ialah maksud ruh sini ialah malaikat Jibril. Maknanya di ayat ni semua malaikat pakat langit ilaihi, pakat naik kepadanya. Dalam banyak-banyak malaikat tu boh dia naik juga. Nama dia Jibril alaihi salam. Dia waktu bik. Malaikat banyak tu dia waktu bik nama dia Ar-Ruh. Maknanya malaikat Jibril bersama dengan gugu dia lain semua para malaikat akan naik kepadanya, kepada Allah. Lagu mana malaikat pergi jumpa Tuhan tak ayat. Tu dunia. Ala perjumpaan itu ala dia. Ala Allah Ta'ala tak ayat. Kita tak sedut tanya lagu mana. Jangan nak tahu belakang. Mujud Tuhan ayat dia pun mujud. Ada Tuhan ayat kita lebih kurang supaya kita dapat mengikat jiwa kita yakin pada Allah. Yakin pada cerita-cerita di ala al-malaul a'la ni panggil. Fi yaumin, pada satu hari. Pada satu hari. Yaum makna hari kan? Ya. Tapi apa ni kita akan tengok maksud apa hari sini. Pada satu hari kana miqdaruhu, yang qadar hari itu, mana qadar ni maknanya apa kita panggil apa? Masa. Qadar masa dia. Mana masa dia panjang mana? Satu hari, kita satu hari kan? Tak sedut tanyalah qadar satu hari ni tentu 24 jam. Mana ada satu hari 23 jam? Semua satu hari 24 jam. Maknanya kita panggil sebut sehari kan 24 jam. Ada. Tak kira lagu dia mesti 24 jam. Jadi Allah Ta'ala raya hatu mu duk nampak hari-hari ada 24 jam. Hari-hari gak start ngorek habis ngorek, start subuh habis subuh. Cukup sehari kan? Bila ada jam ni kita sebut 24 jam. Tapi Allah Ta'ala raya malaikat akan naik kepada Allah Ta'ala, menuju Allah Ta'ala pada satu hari yang qadar masa dia, panjang masa dia 50,000 sanah, 50,000 tahun. 50 jam. Apa ni maksudnya 50 sanah, mana ribu sanah tahun, 50,000 tahun. Syarah dia maksud 50,000 ni ialah hari akhirat. Yaumin, Allah Ta'ala ayat sehari tu malaikat di hari akhirat kelak, mana bila berlaku kiamat ni akan ada kejadian di mana semua malaikat akan ngadak Tuhan lah. Ngadak Tuhan. Cerita dia panjang, kita Tuhan royak sikit-sikit. Salah satunya ialah semua para malaikat. Sebagaimana kita ngadak Tuhan, malaikat pun ngadak Allah Ta'ala. Baik, masa malaikat naik ni jarak apa ni lama mana sehari. Sehari ni mu jangan perasan sehari 24 jam. Mu ambil sehari ni maksudnya satu masa. Satu masa ia kalau ukur dengan masa mu 50,000 tahun baru sampai. Malaikat bergerak sampai pada Allah. Kalau masa mu atas dunia ni 50,000 tahun. Tak cakap nak cekok kita lepas kita kuk mana dah. 100 tahun pun tak cakap dah. 100 tahun tak cakap dah. 1000 tahun tak nampak dah. Kita ngaji minggu lepas kan, Nabi Nuh hidup 950 tahun. Orang rupala dah kuk mana manusia boleh hidup 950 tahun. Jadi duk main 100 tahun 1000 tahun pun mu pening dah. Mari Tuhan royak sehari 50,000 tahun. Maknanya malaikat tu berjaya. Gak malaikat pula cahaya. Lalu cahaya. Malaikat ni cahaya. Dia bawa Nabi ni. Naik langit. Kejap lah semalam ni. Tak sampai malam ni. Sampai langit 7. Kenapa? Kerana dia bawa Nabi bukan kapal terbang. Dia bawa dengan burak. Semua ni cerita cahaya. Mana Nabi masuk dalam alam malaikat. Cepatlah sampai. Tu pun kita pening dah. Kok mana? Ada. Betul orang kafir pakat pelawak belakang ke Nabi. Nabi tu royak aku naik langit malam pakat tipu. Muhammad ni tipu gila. Macam-macam dia kata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama tafsir kita dalam ni dia kata kita lah ni apa 24 jam sehari. Ada. Jawab dia kerana maksud 24 jam ialah bumi sekali musim. Musim kan? Dia musim 24 jam cukup satu putaran. Dengan besar dia tu, dengan kekuatan dia musim tu 24 jam sekali pusing. Maka jadi satu hari.
Orang duduk sebuluh langit tu, dia jumpa besar pada bumi. Matahari besar pada matahari. Kita tengok saya. Baik. Bila kita panggil apa? Tubuh planet bintang ni besar, maka dia pusing juga. Dan memang ada pusingnya tak sama. Ada setengah-setengah bintang tu dia pusing nak suruh cukup satu pusingnya 10 kali ganda bumi. Maknanya 240 jam. 2400 jam. 24,000 jam. Baru satu pusingnya. Kita musim habis dah, tak cakap dah musim. Bumi ni dia tak habis lagi musim. Kenapa? Kerana tubuh dia besar. Nampak tu. Jadi kita tak sama lah. Tak sama antara kita. Antara kita. Bola, kita ambil bola. Bola ni bumi lah. Kita pun pusing. Alah saat serih. Apa? Kita kata bumi lama lah. Tengok aku sekali pusing. Kita ambil bola, kita kata lama bumi 24 jam. Aku yang sekali pusing serih bola tu kan. Jadi masa musim bola dengan musim bumi ni tak sama. Begitulah hak atas pada bumi. Gah ni hak Tuhan royak ni cerita akhirat. Jadi ulama kata 50,000 tahun ni dua ulama tafsir sebut. Pertama 50 tahun ribu tu Allah Taala Maha tahu. Yang kedua maksud 50,000 tahun ni serupa dalam ayat lain Tuhan royak kana miqdaruhu alfasana. Kita baca surah pagi esok surah apa? Surah Sajdah kan? Surah Sajdah pun ayat sama. Qadar dia di sisi manusia 1000 tahun. Sini Allah Taala 50,000 tahun. Maksud dia ialah Tuhan nak royak masa di hari akhirat kelak, mu kena ingatlah kalau Tuhan royak mu masuk syurga, masa dia sampai bila-bila. Kalau mu masuk neraka Tuhan azab mu berapa ribu tahun, maka mu kena royak dah lah 1000 tahun tak tahu bila. Setiap hari hak jalan tu pun nak boleh ke habis hari tu 50,000 tahun atas dunia. Nak royaknya besarnya alam yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dimiliki oleh Allah Taala. Semua duk alih hati kan. Dia akan cerita lepas ni payah nak ingat belaka tu. Kenapa? Kerana dia gantung pada hati. Pada hati. Macam kita orang nanek padi dengan nanek dia tak sama dah. Orang nanek padi kan apa bulan padi? 3-4 bulan kan. Mana dia tanya tu dia tahu dah. 4 bulan lagi dia makan hasil. Tiba-tiba kita suruh nanek dia. Dia daripada muda sampai tua nanek padi. Kita nanek dia. Bila dia ni? 7 tahun. Oh garu kepala. Tak ada pada. Oh dak laku. Kenapa? Dalam hidup dia nak padi 4 bulan. Tapi dia mari mana sama-sama boleh hasil. Tapi hak ni tak sabar, hak tu boleh sabar. Dia mari pada hati. Orang nanek dia tu bukan mana bodoh, sedih. Ada. Biar 7 tahun pun kenapa? 7 tahun ni sekejap lah. Dia temu hasil ke Allah lah padimu tu aku ada dia. Ada. Diri aku ni tidak serupa harga padi. Maka dia boleh sabar. Sabar duk mana? Duk dalam hati. Bagi dia 7 tahun, 10 tahun tunggu diri buah ni pendek je. Ada. Tapi bagi orang yang nanek saya, belakang rumah lepas tanah boleh jual. Lepas tanah boleh jual. Oh, malah aku nanek dia. Mari mana? Mari daripada hati. Begitulah dia akan royak lepas ni kita akan ngaji bagaimana hati orang mukmin memandai bahawa 50,000 tahun kau kiamat ni tak berlaku lagi ke bila. Semua cerita kiamat, cerita azab, cerita kubur ni bagi dekat berlaku. Tak. Mu orang kafir duk rasa jauh kerana hatimu tu. Hatimu tu jauh daripada Allah. Hatimu jauh daripada Quran. Maka mu jadi jauh lah. Mu pandai benda hak dekat pun jadi jauh. Tersama insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.